Bismillah, testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Orang pertama Marina Baharudin. Boleh dengar testing dulu suara 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Waalaikumsalam. Lily, waalaikumsalam. Boleh dengar? Clear suara? Sajali, waalaikumsalam. Syaril, apa khabar? Ya. Abu Hamid awal lagi nak bervisi nanti kita bagi masa sikit. Bun Hua NDU, salam. Selamat malam, apa khabar? Khazani, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rosnida Zakaria. Haji Rahim. Sambil-sambil tu boleh tolong share. Ini short notice untuk kita sama-sama berdiskusi berkenaan dengan beberapa isu semasa hari ini. Terima kasih Jai Abun, orang Bagan Datuk. Syamsul Azman, waalaikumsalam. Zaini, waalaikumsalam. Sambil-sambil itu boleh tolong terus share. Kita akan mulakan dalam sedikit masa lagi. Mudah-mudahan kita akan boleh berdiskusi secara ilmiah, tak perlu beremosi. Seperti biasa, Facebook saya ini live saya tidak pernah kita kutuk mengutuk, memaki hamun. Ini adalah ruang untuk kita berbincang secara sihat. Waalaikumsalam Ujang, sihat alhamdulillah. Ezrul, apa? Tajuk, okey. Tidak ada isu nak laga-lagakan. Cuma kita kena tahu fakta sebelum kita berbincang berkenaan dengan apa juga. We have to understand all the facts in front of us. Waalaikumsalam. Syed Hussein, apa khabar? Orang Johor. Oh, semua boleh dengar orang Lenggong pun ada, Hamidi. Negeri Sembilan. Waalaikumsalam. Fiza, Amri, sihat semua? Syamsuddin. Okey, boleh terus share sebelum kita mulakan. Apa-apa pun, terima kasih semua yang dapat bersama pada malam ini. Kita mulakan dengan kita sedekahkan Al-Fatihah untuk semua mangsa-mangsa COVID yang telah pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka dan Allah cucuri rahmat mereka dan Allah tempatkan mereka di kalangan orang-orang yang mati syahid, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, syahid dunia. Mudah-mudahan mereka ini tergolong di kalangan orang muttaqin dan orang syahid yang mati syahid. Dan kita doakan juga agar Allah SWT memberikan kesembuhan kepada mereka yang ketika ini sedang bertarung nyawa. Saya tadi pun baru mendapat berita sedih, sepupu saya sendiri, isteri kepada sepupu saya baru saja disahkan positif COVID dan terus berada dalam keadaan yang kritikal. Jadi kita doakan semua sekali agar Allah SWT memelihara kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doa sikit agar Allah SWT melindungi kita semua daripada COVID ini yang amat mengancam sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa alhiqni bis salihin. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera kepada semua yang mengikuti live saya pada malam ini. Walaupun hanya 40 minit notis, tapi saya ucap terima kasih lah. Ini pun dah 1,300 orang lebih bersama pada malam ini. Saya pun tak sangka seramai ini. Boleh terus share supaya kita boleh berbincang berkenaan dengan isu-isu yang menyentuh soal rakyat dan negara pada hari ini. Sebenarnya kita menyaksikan pelbagai drama sepanjang minggu ini, yang sebenarnya ada hikmah juga bila parlimen ini dibuka, walaupun ia menyaksikan pelbagai karenah ahli-ahli parlimen daripada kedua-dua pihak, tetapi satu perkara yang bagusnya parlimen ini adalah soal semak dan imbang, di mana setiap perkara yang dibuat oleh kerajaan itu adanya check and balance, semak dan imbang, supaya tidak melakukan sesuatu di luar apa yang dihasratkan oleh undang-undang dan oleh rakyat. Kita masih memperjuangkan tuntutan rakyat. Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia tidak akan pernah terhenti daripada konteks ini. Cumanya kita agak terkilan, sepatutnya hari Khamis lepas kita menantikan sesi penuh yang membincangkan khusus berkenaan dengan pakej-pakej bantuan oleh kerajaan kepada rakyat dalam konteks ekonomi dan juga kebajikan. Betul peringkat awal Datuk Seri Tengku Zafrul tidak pun menyebut sebarang penambahbaikan, kerana kita menjangkakan mungkin dia akan mendengar dan akan menggulung pada petangnya. Sebelah paginya pada waktu dia membentangkan, dia hanya menyebutkan berkenaan dengan apa yang telah pun kerajaan laksanakan, termasuk pakej bantuan pemulih yang Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri, umumkan pada 28 Jun yang lalu, ataupun sebulan yang lalu, selepas kita melalui fasa PKP yang sifatnya total lockdown. Dan kita masih berusaha, dan sepatutnya pada hari tersebut, hari Khamis tersebut, Datuk Seri Najib Tun Razak sudah bersedia untuk menyampaikan ucapannya, walaupun telah dipendekkan kepada 10 minit. Tetapi salah satu poin yang penting yang dijanjikan kepada saya untuk dibangkitkan adalah 10 tuntutan rakyat, termasuk soal air citra. Kita minta supaya ditingkatkan jumlah RM10,000 minimum, dan dibuat secara one off, bukannya secara staggered, RM1,000 untuk 5 bulan, jumlah RM5,000. Itu apa yang rakyat minta. Kita juga minta kepada Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin dan kerajaan supaya dibenarkan ataupun diseragamkan penyeragaman dalam konteks penawaran moratorium oleh bank-bank. Kita sampai hari ini saya menerima banyak komplain daripada rakyat. Komplain berkenaan dengan moratorium yang ditawarkan oleh bank-bank ini memang cukup orang kata cekik darah. Ada yang bank sehingga melampau-lampau kadar faedah yang dikenakan, yang dijanjikan tanpa faedah, tetapi hakikatnya masih ada faedah terakru. Sebab itulah antara perkara yang kita perjuangkan ialah soal moratorium yang harus diberikan kepada rakyat dan tanpa faedah terakru. Dan yang ketiga, kita juga minta soal moratorium ini di-extendkan kepada agensi-agensi kerajaan, khususnya LPPSA, yang kita tak boleh hanya menganggap bahawa kaki tangan kerajaan maka semuanya mendapat gaji tetap. Tetapi seperti mana yang QPEX menyebut, separuh daripada kaki tangan awam ini pasangannya adalah bekerja sendiri ataupun kerja swasta. Dan kita kena ingat 60% ataupun lebih kaki tangan yang bergaji grade 41 ke bawah, maknanya gaji pokoknya 2,500 ke bawah ini, hampir 60%. Jadi mereka ini antara yang golongan yang terkesan juga, walaupun mereka sebahagiannya mungkin kalau dicampur gaji ataupun pendapatan pasangannya sebelum ini, mereka dikategorikan sebagai M40, tetapi ramai yang sudah jatuh ke B40. Jadi ini pun antara perkara yang kita sebutkan.
dan kita perjuangkan tanpa putus-putus. Dan ini antara perkara yang rakyat mahukan. Dan kita amat terkilan kerana perkara itu tak dapat kita perjuangkan pada hari Khamis melalui ucapan Datuk Seri Najib. Saya harap mana semua dapat membaca ucapan yang sepatutnya Datuk Seri Najib bentangkan, kerana dalam ucapan tersebut Datuk Seri Najib ada menyebutkan soal tuntutan rakyat ini, tetapi yang paling besar sekali yang Datuk Seri Najib sebutkan adalah cadangan idea beliau sendiri bagaimana nak menangani COVID dengan keadaan rakyat yang hari ini terbeban, tertekan dan juga berhadapan dengan masalah fenomena ekonomi yang genting. Dan Datuk Seri Najib nak mengimbangi antara keperluan untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 ini, yang kita tidak ada pilihan melainkan kita kena menggunakan pendekatan yang serupa dengan PKP 1.0, tetapi cara bagaimana kita harus memberikan bantuan yang secukupnya kepada rakyat. Dan idea Datuk Seri Najib amat praktikal sekali, kerana dalam keadaan kerajaan berhadapan dengan kekangan fiskal. Kekangan fiskal maksudnya kerana kerajaan tidak mempunyai pendapatan yang besar dan secukupnya untuk memenuhi keperluan dan kehendak rakyat. Itu juga sebabnya ramai rakyat tidak meletakkan kebergantungan kepada kerajaan sangat bila mereka mengharapkan wang mereka daripada KWSP, mengharapkan wang mereka dengan penawaran moratorium. Contohnya, ini adalah perkara yang tidak ada kaitan dengan ataupun tidak terkait dengan kantung kerajaan ataupun dipanggil sebagai fiskal atau kedudukan fiskal negara dari segi perbelanjaan kerajaan. Tidak. Kerana apa? Kerana realitinya ialah kerajaan hari ini berhadapan dengan kekangan dari segi kewangan, tetapi seperti mana yang saya pernah sebutkan, rakan-rakan dari Datuk Seri Najib pun sebutkan, kerajaan jangan takut untuk berbelanja defisit. Maksud dia, kita jangan samakan mentaliti kerajaan sama dengan individu. Maksud dia, kerajaan dia tak boleh menggunakan pendekatan berjimat cermat seperti mana individu. Kerajaan sebagai sebuah negara memang kena berbelanja, dan berbelanja defisit ini adalah suatu perkara yang lumrah, apatah lagi dalam suasana krisis. Sebab itulah ideologi ekonomi ini sentiasa berubah, dan selalunya kita kena tengok macam mana pendekatan Keynesian dalam konteks falsafah ekonominya, bahawa penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi itu bergerak. Aliran tunai ini sentiasa berjalan dalam negara dengan melakukan perbelanjaan, dan kadang-kala kalau kita terpaksa berbelanja defisit pun tidak ada masalah. Tetapi dalam konteks perbelanjaan defisit, sudah tentu akan ada isu di sana soal keperluan untuk kita berhutang. Itu pun tidak ada isu kerana kerajaan masih lagi mempunyai kemampuan untuk membayar hutang. Kerana kita meletakkan had hutang kita seperti mana dalam Akta Hutang Negara, 60% saja maksimum yang kita telah naikkan daripada 55% kepada 60% daripada GDP. Mana hutang kita tak boleh lebih daripada 60%. Sekarang ni kalau mengikut Tengku Zafrul tempoh hari, beliau mengatakan kita sudah sampai ke tahap limit, maknanya 59% ke 60%. Masalahnya apakah kerajaan berani untuk mencadangkan di dalam parlimen supaya dinaikkan threshold ini 60% kepada 70% misalnya, yang tidak ada masalah, kerana kebanyakan negara-negara maju hari ini pun mereka terpaksa berhutang. Dan cuma dalam konteks Malaysia, kita 87% hutang kita adalah domestically driven ataupun it is internally mobilized. Bukannya kita ambil hutang yang banyak daripada luar. Kita masih lagi berkeupayaan untuk mendapatkan dana daripada dalam negara. Itu pun salah satu faktor yang menunjukkan bahawa kita dalam konteks negara tidak berada pada tahap yang begitu serius. Cuma kerajaan perlu berani untuk berhutang, berani untuk menaikkan threshold ini kepada 70% daripada GDP, berani juga untuk memastikan bahawa kerajaan bersedia untuk berbelanja demi rakyat yang sedang susah dan gelisah. Itu yang dicadangkan oleh Datuk Seri Najib, bahawa boleh kalau kita nak elakkan daripada menggunakan wang kerajaan nak disuntik fiskal, apa yang kita boleh buat ialah kita memobilisasi dana yang ada dalam institusi kewangan ataupun perbankan yang ada yang besar, dengan cara memberikan
kemudahan pinjaman tanpa faedah, tetapi dalam bentuk charge perkhidmatan saja yang minimum, seperti mana PTPTN yang charge perkhidmatannya pada kadar yang amat minimum 2.5% contohnya. Tetapi dalam konteks ini liquidity ataupun kecairan dana ini banyak lagi yang ada dalam sistem perbankan kita yang boleh diberikan kepada rakyat. Contohnya bagi rakyat sebulan RM3,000 umpamanya untuk tempoh 3 bulan 6 bulan, dan pada masa sama buat total lockdown betul-betul untuk memutuskan rantaian COVID. Ini antara perkara-perkara yang dibincangkan, yang disuarakan oleh Datuk Seri Najib, yang saya kira boleh tengok balik apa yang disebutkan. Tapi malangnya apa yang sepatutnya menjadi medan perbincangan berkenaan dengan isu rakyat ini tergendala. Kenapa tergendala? Inilah benda yang saya rasa perlu kita perbincangkan, yang menjadi isu hangat pada hari Khamis lepas, apabila yang di-Pertuan Agong ataupun Istana Negara mengeluarkan kenyataan daripada Istana Negara yang menyebutkan dalam kenyataannya pada 29 Julai, mesejnya mudah saja. Mesejnya apa yang diperkatakan, apa yang didakwa oleh Menteri Undang-Undang pada 26 hari bulan. Kalau ingat lagi kalau saya refresh balik 26 hari bulan, hari Isnin, apabila buka saja Parlimen, pembangkang buat kecoh pada pagi itu, dan beliau menyebutkan berkenaan, mereka menyebutkan soal darurat ini. Kita kena bincangkan soal darurat. Darurat ini mesti dibincangkan kerana dalam dalam urutan mesyuarat, jadual mesyuarat persidangan Parlimen, sidang Dewan Rakyat yang disebut sebagai sidang khas ini, ia hanya merupakan sesi penerangan. Walhal pada 2 hari bulan, iaitu hari Isnin ini, yang dijadualkan untuk dibincangkan berkenaan dengan darurat, kita sudah melewati tempoh proklamasi darurat, iaitu 1 Ogos yang akan berakhir hari Ahad ini. Maknanya 1 Ogos adalah hari yang terakhir proklamasi darurat. Ramai yang orang keliru sebelum kita mulakan perbincangan ini. Apa beza proklamasi darurat dan ordinan-ordinan darurat? Saya tempoh hari saya sudah pun membuat perbincangan secara live. Apa beza dia? Okey, ini boleh kita dengar daripada pandangan pakar-pakar di segi perundangan. Saya bukan orang undang-undang. Saya punya latar belakang lebih kepada ekonomi, perbankan, kewangan Islam. Tetapi daripada pembacaan saya yang cetek, yang saya bukannya pakar, tetapi apa yang saya fahami dengan bahasa yang mudah untuk kita semua dapat faham, proklamasi adalah pengisytiharan darurat. Maknanya pengumuman atau pengisytiharan untuk mengatakan bahawa pada tempoh sekian-sekian akan berlaku darurat, seperti mana perkara 150 dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang boleh memproklamasikan darurat ini hanyalah yang di-Pertuan Agong, tetapi dengan nasihat Perdana Menteri. Sebab ini adalah seperti mana, ini perlembagaan, saya refer pada perlembagaan. Ini sebagaimana perkara 40 yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat. Ini jelas. Apa yang disebut dalam perkara 40 ni, yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat. Mengikut nasihat siapa? Mengikut nasihat Perdana Menteri. Sebab raja adalah raja berperlembagaan. Jadi proklamasi darurat hanya boleh dibuat oleh yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri. Kalau kita melihat ini dalam konteks proklamasi darurat, tetapi apabila darurat itu diisytiharkan, maka undang-undang yang ada dia boleh di suspend ataupun bukan ditamatkan, tetapi suspend ataupun bergantung kepada ordinan darurat itu sendiri. Maknanya akta-akta yang ada, undang-undang yang ada akan di replace ataupun digantikan dengan ordinan-ordinan, ataupun ordinan-ordinan ini akan bertindak sebagai tambahan kepada sesuatu akta itu. Sebagai contoh, akta pencegahan, akta 242 kalau tak silap saya. Saya ada buat nota itu, saya dah bincang benda ni. Akta
242 iaitu yang berkaitan dengan berkaitan dengan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit. Itu akta yang mana di dalamnya ini antara perkara yang selalu heboh berbahaskan. Di bawah akta 242 ataupun akta pengawalan penyakit berjangkit ini, kompaun yang dikenakan bagi sebarang perlanggaran hanyalah RM1,000. Tetapi apabila proklamasi darurat itu diisytiharkan, maka sebuah ordinan baru yang dinamakan seperti mana akta ini, Ordinan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, yang mana dinaikkan kompaun hingga RM10,000 ke RM50,000 untuk nak kawal, kononnya nak kawal penyakit berjangkit. Ini satu contoh bagaimana ordinan yang dibuat. Ada 12 segi ordinan sebenarnya yang diperkenalkan ataupun yang dimasyhurkan oleh Yang di-Pertuan Agong sepanjang darurat ini, atas nasihat ataupun atas yang telah pun digubal oleh kerajaan. Kerana dalam ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021, Agong telah pun melantik satu jawatan kuasa, yang mana jawatan kuasa ini adalah kabinet yang sama dengan kabinet sebelum proklamasi darurat. Maknanya Perdana Menteri ada Perdana Menteri yang sama untuk mengetuai kerajaan di waktu darurat. Kerana bila berlakunya darurat, kuasa yang paling tinggi kalau mengikut perlembagaan adalah Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa yang besar. Sebab itulah di dalam ordinan darurat, Agong mempunyai kuasa untuk memanggil parlimen, memprorok ataupun menangguhkan sidang parlimen tanpa nasihat Perdana Menteri pun. Itu antara perkara yang menjadi satu bentuk perdebatan sebelum ini pun. Apakah boleh diadakan parlimen pada waktu darurat, tetapi ini telah pun disahkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada bulan Februari lagi. Okey. Jadi apa yang saya nak sebutkan di sini, ada beza antara proklamasi darurat dengan ordinan-ordinan darurat, ya. Proklamasi adalah pemasyhuran atau pengisytiharan darurat, yang mana darurat itu ditentukan untuk kali ini sehingga 1 Ogos, bermula daripada 11 Januari yang tahun ini, ya. Maknanya selama 6 bulan diadakan, lebih kurang 6 bulan lah, darurat ini dimasyhurkan. Tetapi satu lagi adalah dari segi ordinan-ordinan darurat. Cuma di dalam perlembagaan disebutkan kedua-dua perkara ini, proklamasi darurat dengan ordinan-ordinan darurat ini adalah dua perkara yang sedikit berbeza. Sebab itulah apabila Agong mengatakan ataupun menitahkan bahawa proklamasi darurat jangan diteruskan selepas 1 Ogos, maknanya dia akan bergantung banyak kepada kerajaan. Sama ada selepas 1 Ogos ini kerajaan akan menasihatkan Agong untuk nak extendkan, nak sambung darurat ini selepas 1 Ogos. Setakat ini kita tak bunyi apa-apa, kerajaan tidak mengisytiharkan apa-apa lagi. Jadi selepas hari Ahad ini kita masuk hari Isnin, dengan sendirinya darurat tidak lagi berlaku. Cuma isu yang paling besar yang kita perdebatkan sepanjang minggu ini ialah apakah ordinan-ordinan darurat, walaupun proklamasi darurat itu terhenti pada 1 Ogos, apakah ordinan-ordinan ini masih lagi berfungsi? Maknanya dengan bahasa mudah, contohnya kompaun RM20,000, kompaun RM10,000 yang termaktub dalam ordinan darurat pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 2021. Apakah ordinan ini masih beroperasi walaupun darurat tidak beroperasi? Mengikut perkara 150 ceraian 7 Perlembagaan Persekutuan, sekiranya ordinan-ordinan ini tidak dibatalkan, tidak dimansuhkan, maka ordinan-ordinan ini akan terus berjalan selama 6 bulan lagi. Maknanya segala apa yang terkandung dalam ordinan, termasuklah ordinan kumpulan wang amanah negara. Kerajaan boleh mengambil duit daripada kumpulan wang amanah negara dan berbelanja mengikut ordinan ini. Kerajaan berkuasa untuk berbelanja ikut suka dia, contohnya. Maknanya yang ini masih boleh berjalan. Apa lagi? Ordinan yang mengatakan bahawa kerajaan ini, kerajaan yang
yang tak boleh diganggu gugat di bawah ordinan darurat, contohnya ini masih boleh berjalan. Jadi apakah ordinan ini akan dimansuhkan ataupun tidak, ia bergantung kepada dua yang Profesor Syam Rahayu, pakar perlembagaan, sebutkan. Dan ramai lagi sebenarnya. Saya banyak sebab kita ni, itu satu prinsip saya, ialah kita kena sentiasa bersedia belajar, diajar dan mengajar. Dan ilmu ini kena, macam malam ni bukan bermakna saya ni ada kepakaran bidang ni, cuma saya berkongsi apa yang saya belajar daripada pakar-pakar perundangan dan juga pakar-pakar perlembagaan, termasuk pakar perlembagaan daripada sahabat saya juga yang sama-sama dalam waktu saya jadi pensyarah di UIA dulu, adalah Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu. Beliau mengatakan bahawa ordinan ini boleh dimansuhkan melalui dua cara, iaitu pertama di luar parlimen, yang kedua di luar sidang parlimen, ataupun di dalam sidang parlimen. Di luar sidang parlimen maknanya dia boleh dilakukan pada dalam tempoh darurat hanya dengan memperolehi perkenan ataupun pengesahan oleh Yang di-Pertuan Agong setelah mendapat nasihat daripada Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Okey, itu adalah kuasa mutlak Yang di-Pertuan Agong untuk memansuhkan ordinan-ordinan darurat ini, sekiranya sidang parlimen itu tidak berjalan. Okey. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, ia juga boleh dibatalkan melalui parlimen. Ini yang dikendaki di dalam perkara 1503, yang mana dalam perkara 1503 ordinan-ordinan ini hendaklah dibentangkan, dan sekiranya tidak dimansuhkan sebelumnya, maknanya sekiranya ia belum lagi dimansuhkan, maka dia hendaklah dibahas dan perkataan yang disebut dalam perlembagaan diungkaikan. Maksud diungkaikan di sini adalah untuk annul, maknanya kalau hendak dimansuhkan, okey, tempatnya adalah di parlimen, harus dibahaskan. Kalau ia belum dimansuhkan ataupun dibatalkan, kalau ia belum istilahnya revoked sebelum persidangan parlimen. Okey, ini perkara yang di dalam Perlembagaan Persekutuan 150-3. Saya sebutkan tadi 150-7 pula, ceraian 7 pula menyebut kalau tidak dibahaskan dan tidak dimansuhkan, tidak dibatalkan, maka ia masih berjalan. Ia masih berjalan selama 6 bulan lagi. Okey. Jadi apa pendirian kebanyakan ahli-ahli parlimen? Okey, saya mewakili UMNO. Kita daripada awal, seperti mana yang saya selalu sebutkan dan saya kongsikan, UMNO sejak daripada awal sebagai sebuah parti politik, kami tidak pernah bersetuju. Bahkan 5 mesyuarat MKT membincangkan berkenaan dengan ini sejak daripada Oktober. Kalau ingat balik, kalau saya boleh berkongsi kronologi, darurat ini sudah mula diusahakan seawal 25 Oktober. Waktu itu apabila Agong berjumpa dengan Raja-Raja Melayu, membincangkan berkenaan dengan cadangan yang dibuat oleh kerajaan dalam mesyuarat khas kabinet, mesyuarat khas kabinet 23 Oktober bulan 10, hari Jumaat. Waktu itu hari Jumaat 23 Oktober ada satu mesyuarat khas kabinet yang mana membincangkan dan mau mencadangkan supaya darurat diproklamasikan. Dan pada waktu itu Yang di-Pertuan Agong mendapat sembah menghadap daripada Perdana Menteri pada hari Sabtu 24 hari bulan, dan Yang di-Pertuan Agong menangguhkan persetujuannya ataupun keputusannya sama ada mau bersetuju ataupun tidak bersetuju berkenaan dengan proklamasi darurat pada waktu itu. Kerana apa? Kerana Agong, cara Yang di-Pertuan Agong kita ni dia cukup berhemah. Baginda amat suka merujuk kepada apa dia panggil sebagai brother rulers, tuanku sultan-sultan daripada negeri-negeri yang lain, 8 negeri yang lain, ada 9 orang sultan. Dan hari Ahad itu 25 Oktober, tuanku Yang di-Pertuan Agong telah pun merujuk kepada tuanku sultan-sultan, dan akhirnya
Istana Negara mengeluarkan kenyataan bahawa tuanku menolak cadangan darurat di bawah perkara 1501 dan 1502B. Ini di bawah peruntukan perlembagaan yang memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memproklamasikan darurat dengan nasihat Perdana Menteri. Sebenarnya pada waktu itu sudah berlaku krisis perlembagaan sebenarnya. Kerana pada waktu itu krisis perlembagaan yang dimaksudkan, Agong sebenarnya seperti mana perkara yang disebut dalam perkara 40 Perlembagaan Persekutuan yang saya sebutkan tadi, Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri. Dia tak boleh, kalau nasihat Perdana Menteri dia ikut. Itulah bahasa mudahnya dalam peruntukan perlembagaan, kerana dia baginda adalah raja berperlembagaan. Itu apa yang disebut. Tapi pada waktu itu perkara ini senyap begitu saja, walaupun memang ada di belakang tabir memang berlaku sedikit havoc lah. Dan Majlis Kerja Tertinggi kita bermesyuarat 2 hari selepas daripada itu, kita menyatakan pendirian kita menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong, dan kita memang daripada awal tak bersetuju. Dan kita sedikit ralak lah pada waktu itu kerana menteri-menteri kita pun tidak memaklumkan kepada kepimpinan parti, Presiden, Timbalan Presiden. Tapi kita faham kerana mereka mengatakan bahawa mereka tertakluk kepada Akta Sumpah Rahsia Kabinet, yang ini yang daripada awal lagi waktu menubuhkan kerajaan, saya antara yang paling vokal yang mencadangkan supaya kerajaan ini yang waktu itu tak timbul kerajaan Perikatan Nasional. Ia adalah kerajaan yang merupakan satu perkongsian antara 13 parti-parti politik yang mengangkat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri setelah runtuhnya kerajaan Pakatan Harapan, dan mandat yang kita berikan, UMNO berikan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan beberapa syarat dan garis panduan. Dan pada waktu itu juga saya mencadangkan, bahkan parti juga saya angkat kepada parti yang menjadikan itu sebagai pendirian parti, supaya kerajaan ini mewujudkan Majlis Presiden. Kita ambil model daripada kerajaan Pakatan Harapan, PH. Kerana Perikatan Nasional ini lebih kurang PH je. Sebab PH ini pun pada waktu itu bukan satu gabungan yang kukuh. Dia adalah merupakan parti-parti politik yang mempunyai pelbagai ideologi. Jadi mereka mewujudkan Majlis Presiden yang bertanggungjawab untuk menasihati kerajaan berkenaan dengan dasar-dasar dan juga polisi-polisi penting. Maknanya parti menguasai kerajaan. Apa juga keputusan kerajaan yang besar mesti dirujuk kepada parti. Ia bukan seperti mana zaman Barisan Nasional memerintah. Masa zaman Barisan Nasional, kerana Barisan Nasional, Presiden, pengurusi Barisan Nasional adalah juga pada masa sama Perdana Menteri. Pada waktu itu tak ada jadi masalah. Kerana Perdana Menteri mempunyai kuasa yang telah pun diberikan oleh satu parti saja, iaitu Parti Barisan Nasional, walaupun di dalamnya ada pelbagai komponen. Tetapi bila kita wujudkan Perikatan Nasional, ia adalah satu bentuk loose coalition ataupun satu perkongsian yang longgar antara parti-parti politik yang telah pun memberikan satu mandat kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kita bincang waktu itu di peringkat Muafakat Nasional, di peringkat Barisan Nasional, di peringkat MKT UMNO, kita mengatakan bahawa kerajaan ini tidak boleh lama. Kerajaan ini hanya untuk menstabilkan negara berhadapan dengan COVID, berhadapan dengan isu-isu rakyat, ekonomi, dan akhirnya setelah COVID ini perlu ditangani dengan baik, reda, kita kena serahkan mandat kembali kepada rakyat. Kerana mandat yang ada ini adalah bukan mandat sepenuhnya rakyat. Ini adalah kerajaan yang lahir atas keruntuhan Pakatan Harapan apabila Tun Dr. Mahathir letak jawatan, ya. Dan bila ditubuhkan sebuah kerajaan ini, kerajaan ini sifatnya adalah kerajaan yang longgar, loose coalition, dan Perdana Menteri itu mewakili satu parti yang sifatnya minoriti. Bersatu bukannya satu parti yang solid. Dia adalah parti yang lahir daripada pengkhianatan. Maknanya orang-orang yang daripada UMNO yang mengkhianat sebelum PRU menubuhkan Bersatu. Orang-orang UMNO yang lompat selepas PRU kerana macam-macam faktor masuk dalam Bersatu. Dan pengkhianat yang dianggap pengkhianat daripada PKR juga lompat daripada PKR mewujudkan Bersatu. Dan yang terbesar dalam coalition adalah Parti UMNO dan Barisan Nasional. Ada 43 orang pada waktu itu sebelum seorang meninggal dunia, yang sekarang tinggal 42. Itu adalah kerajaan Perikatan Nasional. Jadi peringkat awal sewajarnya Tan Sri Muhyiddin dia mengambil cadangan yang
kami bangkitkan, wujudkan Majlis Presiden. Dan Majlis Presiden ini walaupun presiden-presiden parti, contohnya UMNO, bukannya dalam kabinet, tetapi dia adalah ketua yang mewakili sebuah parti yang pastinya ada perkara-perkara dasar yang tak boleh sewenang-wenangnya kerajaan ini melakukan sesuatu sesuka hati. Termasuklah isu darurat ni. Kerana bagi UMNO, kita mempunyai pendirian kita tersendiri. Daripada awal kita tak bersetuju dengan soal darurat kerana kesan mengisytiharkan ataupun memproklamasikan darurat ini lebih besar. Kesan dari segi ekonomi umpamanya. Kita tahu dan kita mempunyai pengalaman yang panjang dalam memerintah negara. Apabila mana-mana negara hatta kita pernah mengisytiharkan darurat, kan? Dan bila darurat ini diisytiharkan dengan sendiri, kan, dia akan menjadi satu stigma di dalam komuniti pelaburan antarabangsa. Siapa nak melabur dalam sebuah negara yang mana ia dalam keadaan darurat? Siapa yang nak melabur, terutamanya mereka yang datang daripada negara-negara besar, negara maju, Amerika Syarikat, negara-negara barat yang bagi mereka asas-asas demokrasi mesti dipertahankan, human rights issues itu sehinggakan polisi-polisi dan dasar-dasar negara mereka meletakkan syarat pelabur-pelabur, syarikat-syarikat konglomerat mereka apabila nak melabur ke negara-negara lain mesti melihat beberapa elemen kriteria selain daripada kriteria-kriteria biasa dalam aspek menguruskan risiko, melihat dari segi risiko sebuah negara itu. Mereka juga mesti melihat sama ada negara itu adalah negara yang patuh kepada sistem demokrasi ataupun patuh kepada prinsip hak asasi manusia, hak kebebasan dan sebagainya. Ini antara ideologi yang dipegang oleh negara-negara barat. Dan sebab itulah kita tahu daripada awal kalau negara itu mengisytiharkan darurat, apatah lagi apabila sistem demokrasi berparlimen itu dimandulkan. Istilah dimandulkan maknanya parlimen tak boleh bersidang. Maknanya demokrasi apakah bila parlimen tak boleh bersidang? Rakyat, suara rakyat itu tidak dapat disampaikan dengan cara yang paling berkesan, dengan cara yang secara rasmi dalam sistem demokrasi kita. Kita memang dah sepakat bahawa negara ini adalah sifatnya demokrasi berparlimen. Adanya pemisahan kuasa antara pihak parlimen, legislatif yang menggubal undang-undang, yang mana penggubal ini adalah mereka yang mewakili rakyat yang dipilih 5 tahun sekali melalui pilihan raya. Adanya eksekutif, pihak yang mentadbir negara, contohnya kuasa eksekutif diletakkan di bawah ketua negara kita adalah yang di-Pertuan Agong. Sebab itulah penjawab-penjawab awam dia adalah lantikan yang di-Pertuan Agong. Bukan mudah untuk membuang seseorang yang bekerja sebagai kaki tangan awam. Dia mesti melalui proses yang panjang dan dia mempunyai hak yang besar kerana dia adalah kaki tangan yang bernaung di bawah ketua negara yang di-Pertuan Agong. Itu eksekutif. Dan yang ketiga adalah judiciary ataupun badan kehakiman. Ini adalah sistem yang sudah pun dibuat untuk adanya check and balance. Kalau ada masalah kelemahan di sana sini, itu biasalah dari segi pelaksanaan. Tetapi itu prinsip yang kita harus fahami terlebih dahulu. Sebab itu bila kita mengisytiharkan darurat dan melaksanakannya, dia akan menghalang proses ini untuk berlaku dengan adil dan membawa suara-suara yang berkepentingan rakyat secara rasmi, termasuk isu-isu yang kita bincangkan selama ini soal kebajikan rakyat. Apakah kerajaan benar-benar mendengar dan merasainya sekiranya ia tidak dibawa oleh ahli-ahli parlimen di peringkat bawah, contohnya. Itu satu contoh kenapa UMNO memang daripada awal tidak bersetuju. Sebab itulah bila Agong pada bulan 10 itu membuat ketetapan untuk menolak darurat, alhamdulillah kita menjunjung titah tersebut. Cuma apabila sekali lagi usaha ini dibuat pada bulan Januari, yang pada waktu itu kes COVID meningkat kepada jumlah 3,000 kes sehari, dan berlakunya isu politik dalam negara, krisis kepercayaan kepada Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri kerana kita baru dalam pengundian di parlimen pada bulan 10 itu juga apa yang berlaku, ternyata bahawa Kerajaan Perikatan Nasional hanya mempunyai 111 saja, 111 saja, manakala pembangkang mempunyai 109 orang. Mana 111 berbeza hanya dua saja berbeza. Itu maknanya kerajaan yang cukup rapuh. Yang ini juga yang
contribute ataupun menyumbang kepada soal isu ketidakstabilan dan juga isu trust and confidence, kepercayaan dan keyakinan pelabur-pelabur untuk datang ke Malaysia pada bila-bila masa kerajaan ini boleh berubah dan boleh bertukar, dan pengalaman mereka yang pahit apabila Kerajaan Barisan Nasional jatuh diganti dengan Pakatan Harapan, banyak kontrak-kontrak yang telah pun dimeterai di peringkat antarabangsa diubah. Ini satu dosa besar dalam dunia pelaburan antarabangsa. Kerana apa? Kerana mana ada satu syarikat ataupun negara yang berani untuk melabur dalam sesebuah negara yang kontraknya boleh diubah bila-bila masa apabila berubahnya tampuk pemerintahan. Dan ini berlaku. Sebab itu kita boleh tengok ECRL dibatalkan, projek mega yang lain yang dengan China banyak dibatalkan, projek dengan Singapura dibatalkan dan sebagainya, ataupun diubah terma-terma di dalam kontrak-kontrak yang telah pun disepakati pada ketika Barisan Nasional itu. Itu satu dosa yang besar. Sebab itulah mereka ramai yang mulai keluar daripada negara Malaysia, pelabur-pelabur ini, dan mereka masih lagi belum masuk lagi. Sebab bila berlaku pula perubahan kerajaan pada 28 Februari ataupun secara rasminya pada 1 Mac 2020 tahun lepas, naik kerajaan yang pada waktu itu kita tidak ada satu nama, sebab Perikatan Nasional hanya didaftarkan sekitar bulan 6 bulan 7, itu pun pendaftarannya hanya melibatkan beberapa parti politik saja, terutamanya PAS, PBBM dan STAR, 3 parti saja pada peringkat awal. Peringkat awal mereka cuba nak menarik MIC, mereka cuba menghasut MCA untuk tinggalkan Barisan Nasional. Cuba bayangkan, dalam keadaan kita tubuhkan kerajaan secara rakan kongsi, usaha berterusan nak melemahkan UMNO, melemahkan Barisan Nasional, walaupun satu perkongsian. Dengan cara apa? Secara di belakang kita dah kata kita tak setuju untuk didaftarkan Perikatan Nasional. Cukuplah kita bekerjasama sebagai sebuah rakan kongsi kerajaan ini. Tetapi mereka mempunyai scheme of thing. Ini yang jadi masalah yang menyebabkan berlakunya konflik dan kemelut di dalam kerajaan ini secara berterusan, yang kita bincang dalam konteks yang lain. Tetapi atas faktor ini jugalah, kerana faktor politik yang kita percaya, akhirnya pada 11 Januari diisytiharkan darurat. Walaupun alasannya ialah untuk menangani COVID dan juga menangani isu-isu kebajikan rakyat, tetapi kita dapati sepanjang daripada 11 Januari sehinggalah sekarang 30 Julai, kita boleh saksikan COVID tidaklah pula menurun. Kalau kita tengok pada peringkat awal, pada 12 Januari, hari pertama darurat diisytiharkan, kes baru 3,309, jumlah kes baru 141,533, kematian hanya pada waktu itu 559. Tetapi kita boleh tengok daripada 12 Januari dan hari ini 30 Julai, daripada 3,309 kes, hari ini melonjak kepada 16,840 kes. Daripada 141,533 jumlah kumulatif kes-kes COVID ini, hari ini 30 hari bulan Julai sudah mencecah 1,095,486. Kes kematian pada hari pertama darurat diisytiharkan 12 Januari hanya 559, tetapi hari ini 30 Julai 2021 kes mencatatkan 8,859. Itu kita boleh ukur dari segi jumlah perikatan COVID yang tidak pun menurun walaupun darurat diisytiharkan. Soal kebajikan, ini saya beberapa kali saya ulang, soal kebajikan sepatutnya mereka boleh menggunakan kuasa yang ada di dalam ordinan darurat untuk membantu rakyat. Contoh paling mudah apa yang saya selalu perjuangkan untuk kami di peringkat pemuda perjuangkan, suarakan isu-isu rakyat ini, khususnya moratorium. Saya sebutkan, mewakili pemuda, saya kata gunakan kuasa di bawah ordinan darurat untuk mengarahkan bank-bank, seragamkan amalan penawaran moratorium supaya tidak menekan rakyat, tidak menyebabkan rakyat rasa tertekan, terdesak. Bagaimana? Moratorium janganlah dibuat dengan faedah. Kalau moratorium ni adalah hanya penangguhan pembayaran ansuran. Itu maksud moratorium. Maknanya diberikan penangguhan 3 bulan, 6 bulan umpamanya. Tak perlu bayar ansuran. Untuk apa? Kerana rakyat susah. Rakyat ramai yang hilang punca pendapatan. Rakyat tiba-tiba dibuang kerja kerana PKP, kerana COVID dan sebagainya.
Jadi diberikan sedikit kelonggaran oleh bank untuk menangguhkan pembayaran dia selama 6 bulan umpamanya, dan disambung pula pembayaran selepas daripada itu. Maknanya kalau misalnya pinjaman rumah ataupun pinjaman untuk peniaga kecil, tempohnya 36 bulan, 6 bulan diberikan penangguhan pada waktu zaman PKP ini, maka ditangguhkan saja dan di-extend ataupun disambunglah 6 bulan itu. Itu yang dimaksudkan dengan penangguhan ataupun moratorium. Tetapi bank tetap bank, sifatnya nak mengaut keuntungan dan tetap mengambil kesempatan atas kesempitan. Dalam konteks itu mereka masih lagi mengenakan charge, mereka mengenakan faedah terakru, akhirnya berlaku pelbagai kemelut. Orang yang susah terpaksa fikir 2-3 kali, tetapi tidak ada pilihan, terpaksa ambil juga penangguhan ini kerana tak ada duit nak bayar sekarang, tetapi akhirnya terpaksa menanggung faedah yang bertambah-tambah. Jadi bila feedback ini dapat kepada kami memperjuangkan kepada, kami mencadangkan kepada kerajaan, gunakan kuasa ordinan darurat ini, arahkan bank, jangan bagi bank charge, jangan bagi bank kenakan faedah terakru kepada pelanggan, kepada rakyat dalam tempoh penangguhan pembayaran moratorium selama 6 bulan itu. Maknanya kalau ansuran dia bayar RM1,000 setiap bulan selama 6 bulan, RM1,000 setiap bulan jugalah yang dia akan sambung bayar nanti. Maknanya kalau ditambah 36 bulan kepada 6 bulan lagi, 42 bulan secara keseluruhannya, dia tak perlu bayar dengan tambahan faedah, kadar faedah, kadar keuntungan ataupun charge tambahan. Itu yang kita minta. Tetapi ini tidak dilakukan. Jadi apa makna ordinan darurat dan proklamasi darurat kalau tidak boleh membantu rakyat? Ini prinsip yang UMNO pegang, yang kita rasa ini bukannya darurat untuk menangani COVID ataupun darurat untuk menangani ataupun menguruskan isu-isu yang berkaitan kebajikan rakyat. Tetapi yang kita nampak lihat, dia lebih kepada soal nak mengekalkan kuasa, soal politik. Betul, dalam ordinan darurat juga ada menyebutkan kuasa yang ada pada kerajaan untuk mengambil alih hospital-hospital swasta. Tapi saya nak tanya, berapa banyak hospital swasta yang diambil alih melalui ordinan darurat? Kalaupun nak mengarahkan hospital swasta ataupun nak mengambil alih, mereka tak perlukan darurat. Sebab kebanyakan hospital-hospital swasta yang besar ni, di bawah KBJ sebagainya, share yang utama adalah dimiliki oleh JLC, syarikat-syarikat milik kerajaan, yang mana kerajaan boleh menggunakan wakil-wakil mereka di dalam JLC untuk mengarahkan bank-bank atas kepentingan nasional untuk melakukan apa yang dipanggil sebagai tanggungjawab sosial, CSR, untuk membantu rakyat dikala berhadapan dengan pandemik. Maknanya jangan hadkan, mungkin kita tak ada kapasiti di hospital awam, hospital kerajaan, maka hospital swasta yang ada lebih kurang 1,000 lebih hospital swasta, ada 6,000 klinik swasta boleh dimanfaatkan demi rakyat. Tetapi ini yang penting untuk adanya check and balance dalam parlimen, boleh dibentangkan dan boleh disebut secara terperinci dan boleh ditanya dari semasa ke semasa. Tetapi bila parlimen digantung, parlimen dimandulkan, akhirnya check and balance ini tak berlaku. Bila Agong akhirnya bersuara pada seawal pada bulan Februari lagi, mengatakan bahawa dalam musim darurat ini boleh diadakan parlimen, boleh dipanggil parlimen, dan Agong ada kuasa di bawah kuasa ordinan darurat ini. Tetapi itu menjadi dalih sehingga kan Agong keluarkan titah kali pertama bulan Februari. Akhirnya Agong rasa tak selesa, Agong keluarkan sekali lagi titah pada 16 Jun 2021 setelah Agong bertemu dengan ataupun menerima mengadap ketua-ketua parti, presiden-presiden parti. Jadi ini antara perkara yang dikongsikan oleh ketua-ketua parti, bahawa minta supaya parlimen ini dibuka, yang akhirnya Agong sekali lagi mengeluarkan titah kali kedua dan kali ketiga, bila kali ketiga, 3 kali berturut-turut, dan UMNO membuat satu gesaan secara keras. Kita bagi tempoh 14 hari untuk kerajaan buat ketetapan berasaskan daripada titah Agong. Barulah kerajaan isytiharkan 26 Julai hari Isnin lepas untuk buka sidang parlimen. Tetapi itu pun amat mendukacitakan kerana
ia hanya menjadi satu sesi penerangan dan ditanya oleh ditanya oleh ahli-ahli parlimen. Dia bukan satu sidang biasa yang boleh dibahaskan. Bila dibahaskan, maksud dia boleh diundi. Sama ada satu-satu perkara yang dibuat oleh kerajaan itu dipersetujui oleh majoriti ahli dewan. Kerana inilah yang disebut sebagai check and balance, supaya rakyat boleh kita pertahankan isi kepentingan dia. Yang ini yang menjadi bangkit. Okey. Kita masuk kepada isu yang besar sekarang. Isu apa? Isu di mana bila mana pada 26 hari bulan yang lalu apabila digasak oleh pembangkang untuk bertanyakan berkenaan ataupun untuk meminta supaya ordinan-ordinan darurat ini dibentangkan dan diperbahaskan dan diungkaikan di dalam sidang parlimen sebelum 2 hari bulan, kerana selepas 1 hari bulan sudah tidak mempunyai apa-apa makna. Maka pada waktu itulah Menteri Undang-Undang bangun dan dia menyebut secara jelas bahawa Kabinet sudah membuat keputusan pada 21 hari bulan Julai yang lepas untuk memansuhkan, untuk membatalkan semua ordinan-ordinan darurat ini. Dan dia ulang, dia kata ordinan-ordinan ini telah di-revoked. Dia guna istilah revoke, telah pun dimansuhkan, telah dibatalkan. Maka perbahasan mengenainya sudah menjadi akademik, tidak lagi relevan. Betul kalau mengikut perkara 1503, apabila ia dibentangkan, sekiranya ia belum lagi dimansuhkan, dibatalkan, kalau ia belum lagi di-revoke, maka ia mesti diungkaikan. Maksud dia perlu dibahas dan diundi di parlimen. Tetapi saya tak faham kenapa kerajaan ini terlalu fobia dengan undi. Sedangkan sebenarnya isunya mudah. Kalau kita letak sedikit ego dan kesombongan kita ke tepi, bahkan UMNO sudah pun membuat kenyataan yang jelas. Sehari sebelum parlimen bersidang 26 hari bulan, 25 hari bulan, Presiden UMNO mengeluarkan satu kenyataan yang mana itu adalah kenyataan yang menzahirkan apa keputusan MKT dalam 5 mesyuarat. Apa dia? 2 perkara. Pertama, kita mengarahkan ahli-ahli parlimen yang mewakili UMNO untuk mengusulkan di dalam parlimen supaya membahaskan ordinan-ordinan darurat sebagaimana peruntukan Perlembagaan 150 Ceraian 3. Yang kedua, sekiranya ada undian, kita meletakkan satu garis panduan ataupun kita letakkan whip kepada ahli-ahli parlimen kita, mesti diundi untuk ditolak ordinan-ordinan tersebut, kerana ini adalah pendirian rasmi parti dalam 5 mesyuarat semenjak bulan 10 tahun lepas lagi kita punya pendirian, dan yang mutakhir pada 7 hari bulan Julai baru-baru ini, yang mana kita membuat ketetapan bahawa darurat ini tidak boleh diteruskan. Bahkan ketetapan ini kita sampaikan secara rasmi melalui Presiden UMNO pada sesi menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong pada 11 hari bulan Jun, yang mana pada waktu itu kita menyatakan kepada Tuanku Agong pendirian UMNO supaya proklamasi darurat ini dihentikan dan tidak diteruskan selepas 1 Ogos. Itu ketetapan parti, dan ketetapan parti juga meminta supaya parlimen dibuka dan boleh bersidang seperti biasa. Itu ketetapan parti yang kita sebut dan kita zahirkan pada 25 hari bulan, supaya sekiranya ada undi, mestilah undi itu menolak. Sebenarnya mudah saja. Kerajaan sebenarnya sudah pun setuju kalau mengikut Datuk Taqiyuddin dalam ucapannya pada hari Isnin itu. Dia menyebut 3 perkara, tapi 2 perkara berkenaan darurat. Pertama, proklamasi darurat, Kabinet telah pun bersetuju untuk tidak akan menasihati Yang di-Pertuan Agong bagi tujuan meneruskan proklamasi darurat selepas 1 Ogos. Okey, itu done. Yang kedua, ordinan-ordinan darurat. Kena beza. Satu, proklamasi darurat yang tidak akan diteruskan selepas 1 Ogos. Yang kedua adalah ordinan-ordinan darurat. Ordinan-ordinan darurat pula, kalau mengikut apa yang disebut oleh Datuk Seri Taqiyuddin, telah pun dibatalkan, ataupun kalau bahasa yang lebih betulnya dalam proses pembatalan lah.
Tetapi yang kita persoalkan, cara Datuk Seri Taqiyuddin sebut tu telah dibatalkan, maknanya dah revoked semenjak 21 Julai. Itu yang kita pertikaikan. Kalau betul dah di revoke pada 21 Julai, iaitu sehari selepas Hari Raya Haji, mana Hari Haji kedua, Kabinet bermesyuarat pada Hari Haji kedua lah, assuming betul lah ada mesyuarat Kabinet tu. Maknanya apa yang berlaku kalau ordinan itu telah pun dimansuhkan? Apa kesan kepada kompaun-kompaun yang dikenakan selepas daripada 21 hari bulan Julai itu? Ramai juga yang kena kompaun RM2,000, RM5,000, RM10,000. Orang yang pekerja-pekerja asing yang semayang Hari Raya beramai-ramai, dikatakan di kompaun RM2,000 seorang, dan dilayani seperti mana banduan jenayah. Yang ini memang kita tak bersetuju langsung. Apakah status RM2,000 ni? Kerana status RM2,000 ini adalah dikenakan selepas ordinan itu yang didakwa dimansuhkan. Yang keduanya, kita bertanya, apakah benar yang di-Pertuan Agong telah perkenankan? Sebab kita tak dengar pun apa-apa berita. Selalunya Agong akan mengeluarkan kenyataan media melalui Istana Negara bahawa perkara sebesar ini telah pun dimansuhkan. Sebab benda besar. Waktu nak isytihar dulu, diisytiharkan, dibuat satu putusan khas oleh Perdana Menteri. Tetapi bila nak dibatalkan, dibuat secara senyap-senyap, bahkan backdated kepada 21 hari bulan. Itu perkara yang kita persoalkan. Dan Menteri Undang-Undang mengatakan bahawa telah pun dibatalkan, telah melalui due process yang ni. Sehinggalah Tan Sri Anwar Musa keluarkan dalam tweet dia ataupun Facebook dia, mengatakan dalam proses berlaku konflik. Di situlah hari Khamis mula bising berkenaan dengan ini. Tetapi dalam keadaan bising itu, tiba-tiba keluar kenyataan daripada Istana Negara yang menyebut secara jelas bahawa Tuanku belum pun lagi membuat sebarang perkenan terhadap pengisytiharan pembatalan ordinan-ordinan darurat ini. Yang kedua, Tuanku menyebutkan secara jelas bahawa Tuanku amat berduka cita. Kenapa? Sebab Tuanku bertitah kepada dua orang. Sebab bila 23 hari bulan Julai, Perdana Menteri mengutuskan warkah kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong untuk menyembah maklum nasihat Jemaah Menteri supaya ordinan-ordinan darurat ini dibatalkan. Maka apa yang di-Pertuan Agong buat ialah yang di-Pertuan Agong memahami dan menerima bahawa nasihat Perdana Menteri ini sejajar dengan apa yang disebut dalam perkara 40 Perlembagaan Persekutuan, bahawa Raja ikut nasihat Jemaah Menteri ataupun Perdana Menteri. Cuma yang di-Pertuan Agong telah menitahkan pada 24 Julai, sehari selepas dia menerima surat ini, dia menitahkan supaya Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin dan Peguam Negara datang menghadap, datang menghadap untuk Tuanku Agong memaklumkan apa pandangan dia. Agong mahu memaklumkan kepada kepada menteri dan juga kepada Peguam Negara bahawa cadangannya ialah dia hanya akan tanda tangan, dia hanya akan perkenan pembatalan ini setelah ianya diperbahaskan di Parlimen seiring dengan perkara 150 Ceraian 3. Itu apa yang telah pun dititahkan oleh Tuanku Agong, supaya menteri mengambil maklum dan juga tindakan. Peguam Negara sebagai saksi, itu dipanggil dua orang ini. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya, menteri tak pun menyebut soal ordinan ini akan dibenarkan berbahas, bahkan telah pun menyatakan bahawa ia dibatalkan, ia telah dibatalkan, seolah-olah mendapat perkenan. Dan menteri sebut secara jelas di dalam parlimen bahawa tiada keperluan lagi untuk dibahaskan kerana ia sudah pun dibatalkan. Yang ini yang menjadi isu. Sebab kena ingat, kalau saya bacakan secara perkara 150-3 ni, dalam bahasa Inggeris dia sebut, bahasa Inggeris, a proclamation of emergency and any ordinance promulgated under clause 2B shall be laid before both houses of Parliament, and
if not sooner revoked, maknanya dia kata kena dibentangkan sekiranya dia tidak lagi dibatalkan. If not sooner revoked, shall cease to have effect if resolutions are passed by both houses annulling such proclamation of ordinance. Maksud dia, sekiranya ia tidak lagi dibatalkan, maka ia disebut kat sini akan hanya terhenti, cease to have effect. Dia akan terhenti untuk mempunyai apa-apa kesan. Ordinance ini hanya terhenti ataupun terbatal untuk ada sebarang kesan sekiranya adanya resolusi yang dibentangkan, dibahaskan, passed by both houses. Maknanya dibentangkan di dalam kedua-dua sidang Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diungkaikan, annulling, maknanya diungkaikan, maksud dia diundi untuk dimansuhkan ataupun diteruskan. Yang ini apa yang disebut dalam perlembagaan. Sebab itulah Agong meminta menteri dengan disaksikan oleh Pegawai Negara supaya membawa usul ini ke dalam parlimen. Biar parlimen yang putuskan terlebih dahulu untuk membatalkan ataupun meneruskan. Dan kalau ia berlaku, katakan dibatalkan, barulah Agong akan tanda tangan untuk perkenan untuk membatalkan. Maknanya di situ Tuanku melahirkan rasa keterkilanannya, kerana menteri tidak melaksanakan apa yang dititahkan. Apa yang lebih mendukacitakan Tuanku ialah apabila Tuanku sebut dalam kenyataannya, apabila menteri telah mengelirukan Dewan. Ini bahasa yang lebih lunak untuk mengatakan menipu Dewan lah. Mengelirukan Dewan seolah-olah bahawa Tuanku sudah pun membuat perkenan. Dan Tuanku sebut dalam ni ada 5 perkara Tuanku sebutkan dalam kenyataan dia. Yang lebih menarik sekali ialah apabila kenyataan itu dikeluarkan pada hari Khamis, pejabat Perdana Menteri pula menjawab dengan 4 muka surat, panjang lebar menjawab. Tetapi bagi saya lah cara Perdana Menteri menjawab itu adalah cara yang seolah-olah tidak kurang beradab. Maknanya langsung tidak memohon ampun ataupun minta maaf lah daripada Tuanku. Maknanya berlakunya mungkin salah faham ke mungkin, kekeliruan ke mungkin, kalau mengikut macam PAS keluarkan kenyataan ini soal teknikal saja. Ini bukan soal teknikal ya. Ada yang kata kononnya saya ni menghasut. Tak, ini soal krisis perlembagaan ni. Ini soal besar yang melibatkan soal negara. Kita tak boleh ada satu perkara yang akan menjadi presiden pada masa akan datang. Ini bukan soal teknikal. Ini soal mengelirukan Dewan seolah-olah Agong sudah pun perkenan. Yang kedua, ia juga melanggar perlembagaan persekutuan yang dalam perlembagaan 1503 ordinan-ordinan ini dikendaki untuk dibahaskan dan diungkaikan. Maknanya berlaku pengundian untuk memansuhkannya kalau disepakati oleh semua. Tetapi ini tidak berlaku. Tetapi apa yang berlaku ialah ditipu ataupun dikelirukan di dalam Dewan hari Khamis lepas seolah-olah bahawa hari Isnin lepas bahawa Tuanku sudah pun perkenan. Walaupun tidak sebut Tuanku sudah perkenan, tapi dikatakan sudah dibatalkan. Dan dibatalkan sejak 21 hari bulan. Jadi Tuanku menyebut hari ini yang paling menarik sekali, Tuanku tak pernah lagi surat ini warkah. Jadi hari ini rakyat boleh tengok macam mana warkah seorang baginda yang di-Pertuan Agong menulis kepada kerajaan ataupun Perdana Menteri. Dan dalam warkah ini yang telah pun diviralkan, tak payah tanya saya lah siapa yang viral sebab saya pun tak tahu. Saya pun dapat macam semua jugalah. Ini adalah warkah yang tidak dinafikan oleh istana sama ada ia palsu ataupun tidak, tetapi memang warkah ni kalau kita baca memang amat terperinci. Bahasanya bahasa yang cukup
tertib, cukup cermat, kerana ini adalah bahasa istana. Dan tuanku sebenarnya kalau kita baca warkah ini menggambarkan betapa kecewanya dan amat duka citanya tuanku. Seolah macam kerajaan hari ini membelakangi tuanku. Dah keluarkan kenyataan media. Sepatutnya kenyataan media itu sudah cukup memberikan isyarat kepada kerajaan bahawa apa yang berlaku hari ini tuanku amat duka cita, amat berduka cita. Sebab apa? Kerana gambaran yang diberikan di parlimen tidak sebagaimana yang terhasrat dan dititahkan oleh tuanku. Bahkan mengelirukan dewan, kerana tuanku tak pernah pun berkenan. Itu yang pertama. Yang kedua, tuanku titah benda lain. Tuanku titah supaya kerajaan membentangkannya di parlimen dan dibahaskan, diungkaikan, sebagaimana juga pandangan yang disebut oleh raja-raja Melayu ketika mengadakan perjumpaan khas dengan Tuanku Agong. Jadi perkara ini tuanku sebutkan di dalam kenyataan media, tetapi apabila dibalas dengan surat daripada pejabat Perdana Menteri dengan cara yang begitu bagi saya tidak sedikit pun ada nilai hormat dan nilai rasa bersalah, dan sekurang-kurangnya kita ni Melayu Melayu yang berpegang kepada prinsip kedaulatan, undang-undang, soal ketaatan dan kesetiaan kepada raja sebagaimana terungkap dalam rukun negara. Maknanya bahasa adab kita dengan raja, bila raja sudah pun melahirkan kedukacitaannya kepada apa yang berlaku, yang dibuat oleh kerajaan, maka seharusnya pejabat Perdana Menteri, bagi saya menyalahkan Perdana Menteri lah, kerana sudah tentu Perdana Menteri lah yang endorse keluarnya kenyataan tersebut. Dan kenyataan tersebut tidak ada langsung pun menyatakan ampun, maaf atas kekhilafan umpamanya, tetapi apa yang dibangkitkan dalam kenyataan tersebut, kalau bahasa mudahnya, tuanku kena tahu bahawa tuanku ini raja berperlembagaan, tuanku ini tertakluk kepada perkara 40, tuanku kena dengar kami ni, kena dengar kerajaan. Itu cara bahasa yang mudah nak faham. Memang itu pun disebut, tuanku perkara 40 dalam Perlembagaan Persekutuan yang di-Pertuan Agong harus menerima nasihat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Ini memanglah tuanku pun faham, tetapi beradablah. Tuanku dah lahirkan duka cita, dengan bahasa lain tuanku murka, tuanku murka. Tetapi Tuanku Agong ni seorang yang cukup halus dan cermat, masih lagi menjaga kata-kata yang digunakan, masih titahnya yang amat tertib sekali, tidak culas, tetapi dibalas dengan mesej yang begitu sekali, sehingga kan keluar warkah yang tak pernah dalam sejarah. Saya rasa ramai di kalangan kita tak pernah baca pun, tak pernah membaca warkah yang sedemikian rupa, yang mana tuanku sebut bagaimana tuanku menitahkan Yang Berhormat Datuk Seri Taqiyuddin bin Hassan pada 24 Julai, disebutkan sekitar jam 4.30 petang, menghadap battle secara maya. Perkara ini battle laksanakan selaras dengan perkara 41. Tuanku sendiri pun mengakui bahawa tuanku masih tertakluk kepada perlembagaan dengan nasihat. Semasa sesi menghadap secara maya tersebut, battle telah menitahkan, pertama, tidak berkenan untuk menandatangani permohonan tersebut. Apa dia permohonan? Untuk membatalkan ordinan-ordinan darurat, kerana ianya dilakukan secara tergesa-gesa, iaitu menjelang 2 hari sebelum sidang parlimen. Maknanya hari Sabtu, hari Isnin bersidang, hari Sabtu baru berjumpa dengan tuanku, minta supaya dibatalkan segera, macam tergesa-gesa. Tuanku pun menyebut tergesa-gesa, iaitu menjelang 2 hari sebelum sidang parlimen, selain akan keperluannya ianya diwartakan. Kedua, tuanku sebut memerlukan masa untuk menganalisa permohonan tersebut secara terperinci dan seterusnya mendapatkan pandangan lanjut daripada duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu.
Tuanku kata baginda nak ambil masa sikit lah, bagilah masa. Perlembagaan tak kata kena perkenan then and then, tidak. Tuanku masih lagi menyebut boleh perkenan, tapi bagilah masa pada tuanku. Janganlah 2 hari nak bersidang parlimen kan, baru nak rujuk kepada tuanku minta perkenan, lepas tu nak kena backdated pula. Tuanku kata bagi masa untuk baginda menganalisa. Cermatnya baginda menyebut. Ketiga, proklamasi dan ordinan darurat tersebut hendaklah dibentang dan diungkaikan di parlimen selaras dengan perkara 1503 Perlembagaan Persekutuan. Ini bukan nak mengelirukan ni. Siapa kata ni? Pemuda mengelirukan rakyat, duka cita muka, maksud lain-lain. Ni saya cakap fakta ni. Saya bukannya menghasut apa. Ini kena faham apa yang maksud surat ataupun warkah tuanku ini. Tuanku sebut proklamasi dan ordinan-ordinan darurat ini hendaklah dibentang dan diungkaikan di parlimen sejajar dengan perkara 1503. Saya dah bincang panjang dah perkara ini. Dan yang keempat, terdapat beberapa persoalan berbangkit. Ni penting kena dengar ni, yang memerlukan penjelasan lanjut, khususnya berhubung tindakan undang-undang atau compound yang telah dikeluarkan di bawah ordinan-ordinan darurat bagi tempoh 21 hari bulan hingga 25 Julai. Daripada hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 5 hari tu tuanku tanya bagi pihak rakyat ni. Maknanya tuanku ni tanya bagi pihak rakyat. Apa kesan dan implikasi kalau misalnya backdated? Apa kesan implikasi kalau buat secara tergesa-gesa ni? Ramai rakyat yang kena compound. Katanya lebih 2,000 dalam tempoh 5 hari tu 5,000 orang sudah di compound. Jumlahnya pelbagai. Mungkin ada yang compound 10,000, ada yang kena compound 40,000, 50,000. Sebab itu apa yang disebut dalam ordinan darurat, pengawalan dan pencegahan penyakit berjangkit 2021, itu salah satu ordinan darurat. Dalam itu disebut bahawa compound dinaikkan daripada Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Ordinan ini supersede akta tersebut dengan menaikkan compound daripada 1,000 kepada 10,000 hingga 50,000. Jadi compound-compound ini tuanku tanya bagi pihak rakyat. Tanya apa? Tanya apakah status compound-compound dan implikasi undang-undang sekiranya ia di-backdated. Salah ke tuanku tanya ini? Itu sebab tuanku sebut dalam warkah dia kepada Perdana Menteri 4 perkara ini. Dan bagi saya it's fair. Itu adil bagi tuanku. Kenapa perlu tekan tuanku dengan menggunakan perkara 40? Perkara 40, you have to listen to me. You have to listen to the government of the day, because in the constitution you have to abide and you have to follow the advice oleh Jemaah Menteri dan Perdana Menteri. Ini bukan cara yang betul. Tuanku seolah-olah merintih. Tuanku menyebut dalam warkah dia. Dalam sesi menghadap ini, tuanku sebut kepada menteri dan tuanku sebut kepada peguam negara. Tapi kena ingat tuanku juga menyebut dalam warkah dia selain daripada tuanku menyebut soal duka cita, betul tuanku tak sebut soal murka, tetapi kalau kita baca daripada rentetan-rentetan ini dan juga surat kenyataan media, dan hari ini keluar pula 4-5 muka surat warkah ini, apakah yang dilahirkan itu tidak murka? Okey, tak apa, katakan bukan murka, tapi tuanku sebut lagi menarik perhatian yang amat berhormat. Ni tuju kepada Perdana Menteri, better sedia maklum akan perlunya better bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri seperti yang terkandung dalam perkara 41 Perlembagaan Persekutuan. Tuanku ulang lagi perkara ni. Tuanku ulang lagi. Maknanya tuanku tahu, jangan ajar tuanku lah. Seperti mana dalam kenyataan Perdana Menteri, okey, you kena ikut nasihat Jemaah Menteri. Tuanku kata, ulang balik ni. Tuanku kata, yes, I understand you. I understand that I have to follow the advice according to Article 40 Federal Constitution. Okay, fine. Tuanku ulang. Walau bagaimanapun, tuanku kata, keputusan muktamad berhubung pembatalan ordinan-ordinan tersebut
pada hemat better, sewajarnya mengambil kira akan situasi-situasi semasa seperti berikut. Ada 5. Pertama, cadangan pembatalan ini telah disembah lewat kepada better, iaitu pada 24 Julai. Maknanya tak betul lah apa yang Datuk Seri Taki sebut dalam parlimen itu. 21 Julai lagi dah batalkan. Okey, tak apa, fine. Tapi tuanku sebut 24 Julai baru dipersembahkan cadangan tersebut. Tambahan pula ianya terlalu hampir dengan tarikh persidangan parlimen yang telah semua sedia maklum bakal bermula pada 26 Julai 2021. Ini yang pertama. Yang kedua, sebarang pembatalan ordinan-ordinan darurat yang dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak dibentangkan di parlimen akan hanya menzahirkan impak negatif kepada better. Disebut kalau dibuat secara tergesa-gesa, ada kemungkinan tuanku akan dipersalahkan. Itu sebab tuanku tanya, macam mana compound ni? Nantikan rakyat tak semena-mena ramai yang kena compound, marah kepada tuanku sebab tuanku yang batalkan. Nama tuanku juga terpalit. Ini perkara yang tuanku amat cermat sebutkan secara jelas kepada Perdana Menteri. Yang ketiga, tuanku kata pembatalan ordinan-ordinan darurat ini dilakukan membelakangi fungsi dan kuasa better selaku ketua negara seperti yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan. Membelakangi. Ini kalau bahasa apa ni? Kalau tidak duka cita ni. Yang keempat, tarikh kuasa pembatalan ordinan-ordinan darurat telah dibelakangkan. Backdated ni atau retrospektif dengan berkuat kuasa pada 21 Julai 2021 manakala permohonan diterima pada 23 Julai. Saudara, tengok mainan apa ini. Apa mainan ini? 21 Julai katanya buat mesyuarat, 24 Julai baru dipersembahkan. Permohonan diterima 23 Julai. Nak di backdatedkan 21 Julai. Itu sebab salah ke tuanku bertanya implikasinya apabila memanggil menteri dan juga pegawai negara menghadap. Dan yang kelima ini keras, tegas bahasa tuanku ini. Pembatalan ordinan darurat adalah merupakan kuasa perlembagaan better dan bukannya terletak di atas kuasa jemaah menteri semata-mata. Apa lagi nak kata? Walaupun tuanku mengiktiraf, walaupun tuanku sedar bahawa dia harus menerima nasihat daripada Perdana Menteri, tetapi dia mempunyai kuasa di bawah perlembagaan untuk berkenan ataupun tidak berkenan, apatah lagi dalam tempoh darurat. Dalam tempoh darurat, tuanku masih ada kuasa sebagai ketua negara yang mempunyai kuasa yang melangkaui perlembagaan perkara 40. Ini tafsiran sesetengah pakar-pakar perlembagaan. Saya bukan pakar, tapi ini pandangan perlembagaan, pakar-pakar undang-undang, pengamal undang-undang dan juga pakar-pakar perlembagaan. Cuma kalau ada interpretasi yang berbeza, siapa yang boleh mentafsirkan ini dengan cara yang tuntas? Mahkamah Persekutuan yang boleh mentafsirkan. Tetapi selagi mana ada dua tafsiran, kita tak boleh senang-senang kata tafsiran itu salah, tafsiran ini betul. Tuanku disebut di sini, pada hemat tuanku masih mempunyai kuasa untuk memperkenankan atau tidak memperkenankan, bukan hanya jemaah menteri. So don't be too, orang kata, rude untuk mengatakan you have to follow me. No. Kenyataan media PMO bagi saya adalah suatu yang tidak boleh diterima. Bagi saya, kalau tak jawab pun lebih baik. Senyap pun tak apa. Tetapi bila jawab, itulah tuanku mengutuskan surat yang panjang lebar ini, yang hari ini viral. Saya tak tahu siapa yang viralkan, tetapi saya pun mendengar daripada. Tetapi ini adalah fakta. Jadi apa yang saya sebutkan ini adalah perkara yang melibatkan perlembagaan negara. Jadi bila Agong tidak bersetuju dengan keputusan jemaah menteri, keputusan kabinet, ia sudah menjadi satu krisis perlembagaan. Apatah lagi kalau Perdana Menteri tidak mahu mengakui kesilapan, masih lagi angkuh, masih lagi sombong, masih lagi ego. Macam saya katakan, perkaranya mudah aja.
Kan? Kalau dengar nasihat agung, yang agung sudah pun rupa-rupanya memberikan nasihat kepada Perdana Menteri melalui menteri dan melalui peguam negara. Nasihat dia apa? Nasihat dia, bentanglah di parlimen, ungkaikan di parlimen. Ungkaikan apa maksud dia di sini dalam istilah perlembagaan? Kalau nak batalkan di parlimen. Kalau nak undi di parlimen. Ini maksud dia. Dan kenapa takut untuk undi? Bagi saya, kalau takut kerana realitinya kerajaan hari ini tidak ada majoriti. Walaupun ketua whip kerajaan, Timbalan Perdana Menteri adalah ketua whip kerajaan. Dia isytiharkan kerajaan masih ada 110. Sebenarnya bila ketua whip menyebut 110, maknanya itu sudah memberikan perakuan bahawa kerajaan hari ini sudah tidak ada majoriti. Sebab majoriti mengikut perlembagaan adalah 112. Betul 2 orang telah meninggal, tetapi sebuah kerajaan yang mempunyai majoriti kena cari sampai 112, bukan 110. Ini 110, apakah sudah mengambil kira beberapa orang ahli parlimen seperti Tengku Razali daripada UMNO yang menyatakan bahawa dia bebas, Datuk Seri Jazlan Muhammad, ahli parlimen Machang, yang telah pun mengisytiharkan tidak menyokong kerajaan hari ini. Jadi ini pun akan memberi kesan. Okey, fine. Tetapi dalam isu pengundian ordinan darurat, kalau dibentangkan di parlimen, saya tak fikir pembangkang ataupun UMNO akan menyokong ordinan darurat ni. Kerana UMNO sudah pun membuat kenyataan yang jelas sehari sebelum sidang parlimen, 26 hari bulan, sidang parlimen hari Isnin, 25 hari bulan, UMNO telah pun membuat kenyataan rasmi mengarahkan ahli-ahli parlimen UMNO seramai 38 orang, kalau ada pengundian wajib patuh keputusan parti, wajib patuh. Ini sebab itulah bila dah buat keputusan begini, kalau tidak patuh boleh diambil tindakan tata tertib dan disiplin, dan disebut dalam kenyataan tersebut kena ikut perlembagaan parti dan tata tertib sebagai ahli parti, dan sebagai orang yang memegang watikah parti sebagai calon parti, dia kena ikut, kerana sudah pun dibuat suatu ketetapan rasmi bahawa sekiranya ada pengundian berkenaan dengan ordinan-ordinan darurat, maka ahli-ahli parlimen UMNO mesti menolaknya. Maknanya kena mansuhkanlah, tolak ordinan-ordinan ini sejajar dengan keputusan dan pendirian parti dalam 5 mesyuarat MKT yang saya sudah sebutkan. Jadi kalau misalnya kerajaan bawa usul ini untuk membatalkan ordinan-ordinan darurat, sudah tentu UMNO akan menyokong untuk membatalkan, dan saya yakin pembangkang juga akan menyokong untuk membatalkan. Sebab saya tak pernah dengar pembangkang menyokong darurat. Jadi dengan mudah kerajaan mendapat 100% undi menyokong ordinan darurat ini dimansuhkan. Semudah itu. Kenapa ego? Kenapa sombong? Kenapa susah sangat untuk mendengar titah Yang di-Pertuan Agong, taat dan bawa kepada parlimen sebagaimana perkara 150-3 Perlembagaan Persekutuan. Sebab kalau tidak dibahaskan dan tidak dibatalkan, sehingga hari ini belum dibatalkan, kalau tidak juga dibawa hari Selasa, hari Isnin ini di parlimen, maka ordinan-ordinan ini akan terus beroperasi, akan terus efektif 6 bulan akan datang, sebagaimana perkara 150 ceraian 7 Perlembagaan Persekutuan yang mengatakan ordinan-ordinan darurat akan terus efektif selagi mana ia tidak dibatalkan. Dan tidak dibatalkan ni macam mana? Tidak dibatalkan sama ada di luar parlimen oleh Yang di-Pertuan Agong perkenan ataupun di dalam parlimen melalui pengundian. Seperti mana yang Profesor Shah Merayu yang saya sebutkan tadi. Dia boleh, Profesor Shah Merayu beritahu bahawa ordinan-ordinan darurat ini boleh dimansuhkan, dibatalkan melalui 2 cara. Pertama, di luar parlimen, iaitu Agong saja yang boleh memperkenankan pembatalannya, kuasanya terletak pada Agong dengan nasihat Jemaah Menteri. Yang kedua adalah melalui parlimen, melalui pengundian, dan pengundian ini
mesti berlaku di parlimen. Ini saja dua. Dan sebab itu saya kata mudah saja kalau misalnya semua setuju untuk memansuhkan, dia akan diundi untuk dimansuhkan. Itu saja. Kenapa sampai kena mengelirukan Dewan? Sampai kena Agong terpaksa keluarkan kenyataan media, menafikan, melahirkan rasa duka cita, melahirkan rasa yang seolah-olah kerajaan ini sudah tidak hormat kepada Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Sebab itulah ini isu bagi kami pemuda UMNO. Kami merasakan ini satu isu penderhakaan. Penderhakaan yang jelas kepada titah tuanku. Apa lagi istilah yang boleh katakan kalau tak dengar titah tuanku? Titah tuanku pada 24 Julai tuanku sebut pada masa sesi menghadap, tuanku sudah pun memberikan 4 garis panduan ini, menitahkan supaya bahas. Ini bukan kali pertama ya. Ini adalah kali ketiga tuanku menyebut supaya mesti dibahaskan di parlimen. Akhirnya hanya dibentangkan tetapi tidak dibahaskan, tiba-tiba mengelirukan Dewan bahawa ini akan telah pun dibatalkan. Jadi inilah antara perkara-perkara yang boleh kita kepada semua yang nak bervisi dengan saya dalam masa-masa yang ada ni. Terima kasih ya, walaupun short notice 3,500 lebih boleh terus share dan saya boleh siapa saja yang nak bervisi saya add ni, nak Jcom pun boleh, yang menuduh saya menghasut pun boleh, kita boleh bincang. Saya laid down tadi fakta-fakta. Saya bukan nak menghasut supaya orang membenci mana-mana pihak, tetapi bagi kami pemuda, kita berpegang kepada prinsip menghormati kesetiaan kita kepada raja-raja. Alright? Okay. Alright. Siapa yang nak bervisi ni? Semua. Okay. Okay. Agong akan terpalit dengan kemarahan rakyat jika beliau tidak campur tangan. Farouk. Ya, saya setuju. Azlan. Biasalah bro, nama pun kerajaan pintu belakang kompong. Lah takut dengan bayang-bayang sendiri. Terima kasih Anwar. Saya berpegang kepada prinsip yang sama. Okay? Sebab itulah kami mengeluarkan kenyataan yang tegas kerana ini satu bentuk penderhakaan dan jelas sekali kita minta supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin harus berundur diri sebagai Perdana Menteri. Dan bagi kami ini ada kekeliruan sikit. Ramai orang kata kita nak runtuhkan kerajaan ni. Bukan. Dalam suasana COVID ini bukan hasrat UMNO untuk meruntuhkan kerajaan, tidak. Walaupun kami kecil hati macam mana pun tak setuju dengan kerajaan hari ini dan kerajaan hari ini memang gagal. Tetapi kita tidak mahu juga dalam suasana rakyat tengah susah hari ini, kerajaan kita runtuhkan dan politik menjadi haru biru, tidak. Tetapi kita minta nakhodanya diubah. Tan Sri Muhyiddin boleh berundur secara terhormat dan berikan mandat, kita serahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menentukan siapa Perdana Menteri. Kalau Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Timbalan Perdana Menteri nak diangkat sebagai Perdana Menteri, terserah. Mana-mana di kalangan ahli-ahli parti kerajaan Perikatan Nasional. Dan saya sebutkan, yang kami cadangkan ialah dalam tempoh sekarang ni kita buat saja sebuah kerajaan interim, Perdana Menteri interim. Apa maksud interim? Maksud dia, kita serah kepada Tuanku Agong untuk menentukan siapa Perdana Menteri. Dengan syarat maknanya, Tan Sri Muhyiddin kena berundur dulu. Bila Tan Sri Muhyiddin berundur, kerana dengan apa yang berlaku ini, dia sudah tidak mempunyai moral grounding untuk kekal sebagai seorang Perdana Menteri, dahlah tidak mampu untuk meyakinkan rakyat bahawa kerajaan di bawah pimpinan dia berjaya untuk menyelesaikan pelbagai isu-isu rakyat. Sampai hari ini seolah-olah menulikan telinga, membutakan masa berkenaan dengan tuntutan-tuntutan rakyat. Perkara yang berkaitan dengan kebajikan rakyat. Akhirnya seronok dengan bakul makanan yang nilainya
hanya boleh bertahan mungkin dalam tempoh seminggu. Ialah 5 kilo beras dengan anak 5 orang, saya rasa seminggu pun tak sampai mungkin. Tetapi atas dasar moral dan penderhakaan ini, Tan Sri Muhyiddin boleh letak jawatan dan serahkan kepada Agong. Dan sebab itu saya cadangkan, seorang Perdana Menteri yang isytihar kepada rakyat boleh dipilih ataupun dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong apabila Tan Sri Muhyiddin letak jawatan, isytihar kepada rakyat bahawa kita wujudkan sebuah kerajaan yang tak perlu sebesar hari ini 70 menteri dan timbalan menteri. Buat apa? Hakikatnya jumlah yang ramai itu hanya sekadar untuk menyantuni orang supaya jangan lari ataupun nak pastikan scheme of thing tu berlaku. Seperti mana kita tengok hari ini, tak perlu kementerian, contohnya Kementerian Pelancongan. Kita tahu dalam tempoh COVID ini pelancongan tak boleh nak berjalan. Serahkan dia Kementerian Pelancongan terus dinakhodai oleh ketua setiausaha kementerian, tetapi kita kecilkan kabinet. Kabinet hanya bersifat koordinator. Fokus kerajaan interim hanya 3 saja. Pertama, selesaikan isu COVID ini dari segi vaksinasi. Fokus betul-betul, percepatkan vaksin. Apa yang YBKJ buat ni bagus. Dan kita semua mengucapkan syabas dan tahniah kepada Menteri Vaksin yang hari ini nampak ada perubahan selepas dikritik oleh banyak pihak. Tak apa, bagus. Performance dia dekat Parlimen meyakinkan. Kita puji, dan ia harus giatkan lagi vaksinasi supaya kita mencapai apa yang disebut sebagai herd immunity ataupun immunity berkelompok. 90% umpamanya sudah pun divaksin. Maknanya tahap risiko untuk menghadapi kesan serius apabila dijangkiti COVID-19. Kalau mengikut kajian, bila dah divaksin, maka tidak sampai dia akan serangannya tidak sampai boleh menjejaskan kesihatan yang serius contohnya. Maknanya dia masih boleh dijangkiti tetapi tidak sampai boleh membawa kematian umpamanya. Dan pada waktu itu kita punya ukuran bukan lagi kes baru yang banyak tetapi berapa ramai jumlah yang berada di ICU umpamanya. Itu yang menjadi satu kayu ukur. Berapa ramai yang mati, dan harus setiap nyawa ini bernilai. Jadi fokus betul-betul. Kerajaan interim itu akan fokus soal COVID dan isu-isu yang berkaitan dengan vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Yang kedua, kebajikan rakyat. Don't talk about austerity policy. Polisi berjimat cemat. Tak payah. Ini kita belanja betul-betul. Kalau perlu berhutang, berhutanglah demi rakyat. Pastikan rakyat selesa, rakyat tidak tertekan, rakyat yang hilang pendapatan. Jangan bagi setakat RM250 kepada M40. Bagi RM3,000 umpamanya. Ini ada di cadangan yang telah pun dibangkitkan oleh Datuk Seri Najib. Baca balik teks ucapan dia yang tak sempat nak dibentangkan dalam Parlimen. Ini soal kebajikan yang kedua. Yang ketiga, urus ekonomi dulu. Untuk apa? Ketiga-tiga perkara ini untuk kita serahkan balik mandat untuk bersiap sedia pilihan raya. Maknanya kerajaan interim, Perdana Menteri interim akan ikhtiar, kita hanya akan fokus kepada 3 perkara ini, kecilkan kabinet, tak perlu sampai 70 orang menteri dan timbalan menteri seperti mana sekarang. Cukuplah hanya ada menteri koordinator, kita satukan semua menteri-menteri koordinator ni menjaga 3-4 kementerian. Contohnya satu menteri ekonomi, pada masa menteri kewangan, dia menjaga 3-4 kementerian sekali. Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi, Kementerian MITI umpamanya. Combine together. Kementerian Pengajian Tinggi dan Pendidikan dikoordinatorkan oleh seorang menteri saja. Tak perlu 2 menteri contohnya. Tak perlu sampai 4 orang, 5 orang timbalan menteri contohnya. Cukuplah menteri koordinator. Sebab setiap kementerian tu sudah ada ketua-ketua setiausaha sendiri. Kenapa saya kata ni? Sebab fokusnya ialah untuk selesaikan isu COVID ni, redakan supaya kita dapat herd immunity. Once dapat herd immunity, bila kita sudah dapat immunity berkelompok, 90% sudah vaksin, risikonya kurang untuk kita berhadapan dengan penyakit serius ataupun kesan serius daripada COVID-19, kita serahkan mandat ini kembali kepada rakyat untuk mengadakan pilihan raya.
Jangka masanya kalau kita tengok dalam konteks herd immunity, kerajaan kata by bulan 11 boleh capai herd immunity, kan? Ataupun bulan 12. Kita bagi tempoh, okey, katakan ikhtiar 6 bulan saja kerajaan interim ini. Dan kerajaan ini bersifat inklusif. Apa dia inklusif? Bawa semua orang, kan? Semua wakil-wakil parti pembangkang pun masuk dalam kerajaan untuk fokus perkara ini, kan? Dan tak timbul soal mana-mana parti yang cuba nak membunuh parti yang lain, bersaing untuk membunuh parti yang lain. Tak. Sebab kita lakukan gencatan senjata politik, ceasefire. Kita sama-sama fokuskan rakyat. Jangan dah main politik. Kita betul-betul fokus kepada rakyat, semua orang inklusif, dan kita sepakat selesai saja isu COVID ni reda, herd immunity tercapai, serahkan mandat kepada rakyat. Biar rakyat pilih kerajaan yang kuat dan kukuh. Bukan kerajaan pintu belakang, bukan daripada bumbung, bukan kerajaan yang runtuh dan dibangunkan atas keruntuhan itu. Apa juga istilahnya, yang jelas ia bukan mandat rakyat. Kan? Bila bukan mandat rakyat, kita serahkan kembali kepada rakyat untuk membuat perhitungan, untuk membuat pemilihan. Tetapi bukan sekarang, kerana sekarang ada masih tidak sesuai. Kita belajar daripada apa yang berlaku di Sabah. Kan? Sabah yang menyebabkan kes ni meningkat, dan Sabah juga yang menyebabkan pilihan raya negeri Sabah, bukan negeri Sabah ya, tetapi pilihan raya negeri Sabah. Ya, orang politik termasuk diri saya sendiri bertanggungjawab juga kerana kita pergi untuk berkempen. Dan pada waktu itu kita hanya menjalankan amanah dan tanggungjawab parti, tetapi kita tidak sangka itu akan menjadi punca kepada penularan. Okey, kita belajar daripada kesilapan, akui kesilapan. Jangan diulangi. Pilihan raya tak boleh diadakan sekarang. Pilihan raya perlu kita tangguhkan. Tetapi kena ada matlamat. Apa-apa pun mesti buat pilihan raya juga. Sebab selagi pilihan raya tak buat, kerajaan yang ada kerajaan yang sifatnya boleh berubah-ubah. Ya, perbezaannya hanya 1-2 saja. Bila proses beli-membeli ini berlaku, apa dipanggil sebagai horse trading, seperti yang ramai duduk bercakap. Bila lompat saja, semua kes senyap. Bila lompat saja dah tak dengar dah kes-kes rasuah, kes-kes yang SPRM laporkan sudah menjumpai bukti-bukti untuk mensabitkan rasuah dan sebagainya, tiba-tiba senyap. Semua tahu siapa yang saya maksudkan. Ini kerana apa? Kerana wujudnya horse trading untuk memastikan kerajaan itu kerajaan yang kukuh tetapi hakikatnya rapuh. Sebab bila-bila masa kalau orang tu boleh mengkhianat, dia juga boleh mengkhianat kembali. Itu yang berlaku pada hari ini. Pengkhianatan tidak akan mampu untuk membawa sebarang keberkatan dalam sebuah kerajaan. Itu yang jadi macam apa yang berlaku hari ini. Jadi kita kena kembalikan mandat kepada rakyat. Tetapi nak balik kepada rakyat ini, kita kena pastikan 3 perkara tadi. COVID ini dapat kita redakan, vaksinasi dapat kita perhebatkan supaya berlakunya atau wujudnya insya-Allah herd immunity yang akhirnya kita boleh serahkan balik mandat kepada rakyat. Tempohnya 6 bulan. Kalau lebih awal lagi bagus, kan? Sebab once kita serahkan kepada rakyat dan rakyat tentukan kerajaan yang kuat, barulah kita boleh foster trust and confidence, keyakinan dan kepercayaan pelabur luar untuk datang. Pelabur luar yang datang ni, dia hanya akan melabur, bina kilang, buka syarikat yang mana akan menyumbang kepada ekonomi, real ekonomi, bukan hanya jual beli saham. Itu bukan real ekonomi. Real ekonomi yang boleh menambah nilai kepada ekonomi. Termasuk membuka peluang-peluang pekerjaan yang banyak kepada rakyat. Selain daripada menyumbang dari segi hasil percukaian dan sebagainya. Tapi ini hanya boleh diperolehi, dicapai sekiranya kita dapat mengembalikan keyakinan pelabur kepada negara kita dengan cara serahkan mandat kembali kepada rakyat, biar rakyat pilih. Rakyat sudah pun melalui zaman PH 22 bulan. Rakyat sudah pun melalui zaman kerajaan yang dinamakan Perikatan Nasional 16 bulan. Dan rakyat tahu kekuatan yang ada pada kerajaan Barisan Nasional. InsyaAllah, saya yakin Barisan Nasional dengan proses yang kita lalui sekarang ni, ini adalah proses-proses yang Allah SWT mau menyuci UMNO khususnya dan Barisan Nasional. Bahawa parti ini bukan parti yang hanya tempat untuk cari makan.
bagi mereka yang menjadikan parti tempat nak cari makan, memperkayakan suku sakat, memperkayakan tembolok, masuk dalam parti politik untuk apa? Untuk cari kemewahan, kekayaan, nak mengaut projek-projek kerajaan, nak melakukan penyimpangan dan penyelewengan. Okey, ini kita bersihkan. Maknanya ini bukan tempatnya, kerana parti ini ada keramatnya. Keramatnya kerana apa? Kerana keikhlasan perjuangan ahli-ahli di akar umbinya. Kerana apa? Kerana nawaitu perjuangan ini baik. Objektif dan matlamatnya cukup murni. Memperjuangkan rakyat. Membela dan mempertahankan agama. Raja-raja Melayu. Institusi raja-raja. Bangsa Bumi Putera dan Melayu. Ini semua adalah asas-asas perjuangan UMNO. Tetapi biasalah, Allah SWT mahu menguji. Kan? Kita lalai dan kita alpa. Kita kalah. Bila kita kalah, saya sebutkan kepada pemuda-pemuda saya. Bagaimana peristiwa Uhud. Allah uji dengan sedikit saja ghanimah di bawah bukit. Alpa dengan ghanimah itu. Turun daripada bukit. Tinggalkan. Lupa arahan Nabi SAW yang mengarahkan jangan sekali-kali kamu turun walau apa juga keadaan berlaku. Tetapi sebab nampak ghanimah, harta-harta rampasan ada di bawah. Akhirnya semua menuju kepada harta tersebut yang menyebabkan tentera-tentera berkuda daripada belakang menyerang yang diketuai oleh Khalid Al-Walid. Akhirnya kalah dalam fasa tersebut. Umat Islam menangis, merau, kecewa, rasa macam dunia ini dah terbalik, dah jatuh atas kepala. Tetapi Tuhan turunkan ayat Al-Quran. Allah kata apa? Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami pergilirkan saat kamu menang, saat kamu kalah. Kamu kena fikir. Waktu kamu berada di atas, apa yang kamu lakukan? Akhirnya kamu jatuh. Bila kamu jatuh, kamu kena fikir bagaimana untuk naik kembali. Buat proses muhasabah. Buat proses penyucian. Kerana apa? Allah sambung pula ayat wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu gundah gulana, jangan kamu rasa berduka cita, kerana sesungguhnya kalian ada orang-orang yang bakal diangkat martabatnya oleh Allah SWT sekiranya kalian orang-orang yang benar-benar beriman. Ya, kita akui kelemahan kita ada kesilapan, kerana UMNO bukan parti yang sempurna, Barisan Nasional bukan parti yang sempurna, tetapi jangan remehkan dan jangan pertikaikan dan jangan nafikan hakikatnya 60 tahun di bawah Barisan Nasional. Kita tahu urus kerajaan dengan baik. Kita tahu uruskan negara yang pelbagai kaum, pelbagai agama. Yang penting stabil. Ada kelemahan, kelemahan itu yang sekarang ini harus ditutupi. Dan kita serah kepada kerajaan, rakyat. Rakyat nak pilih PH ke, nak pilih PN ke, nak pilih BN. Dan harapnya rakyat pilih sebuah kerajaan yang mantap, yang kukuh, yang akhirnya tidak seperti sekarang cacah merbak, yang menyebabkan kita berhadapan dengan krisis seperti hari ini. Jadi itulah antara perkara yang saya rasa penting untuk saya sampaikan, supaya kita faham pencerahan saya berkenaan dengan isu hari ini yang di hadapan kita. Kenapa pemuda memainkan peranan hari ini untuk mempertahankan kedaulatan dan kesetiaan kita kepada institusi Raja-Raja Melayu. Kenapa kita mempertahankan keluhuran perlembagaan kita dan kedaulatan undang-undang kita. Dan kenapa kita mengkritik secara keras apa yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dan kerajaan yang ada pada hari ini, yang seolah-olah meremehkan apa yang membelakangi apa yang dititahkan oleh Tuanku Agong. Kerana seperti yang saya dah huraikan panjang lebar, bagaimana Tuanku terpaksa mengeluarkan titahnya berulang kali untuk kerajaan ini faham apa yang terhasrat di dalam sanubari Tuanku. Tetapi apabila dikeluarkan kenyataan, berulang kali juga kerajaan ini seolah-olah meremehkannya. Bahkan surat daripada ataupun kenyataan media daripada pejabat Perdana Menteri adalah suatu yang tidak boleh kita terima sama sekali, sehingga kan Tuanku sendiri mengeluarkan wakahnya yang hari ini viral, mengutuskan kepada Perdana Menteri dengan bahasa yang masih lagi cukup tertib, cukup cermat, berbanding dengan bahasa culas yang digunakan oleh pejabat Perdana Menteri, yang saya rasa ini adalah satu perkara yang tidak boleh kita
kita kompromikan. Dan sebagai parti yang membela institusi raja, ni saya sebutkan ini adalah pendirian parti kerana kita pada setiap masa kena berpegang kepada perlembagaan UMNO. Fasal 3 menyebut bahawa UMNO asas dan matlamat penubuhannya antara lain selain daripada memelihara dan mempertahankan agama Islam, kesucian agama Islam, memelihara, memartabatkan soal kepentingan bangsa Melayu Bumi Putera. Yang ketiga yang paling utama adalah memelihara dan mempertahankan institusi raja-raja. Ini adalah pendirian kita. Jadi apabila raja diremehkan sedemikian rupa, titahnya tidak diendahkan, titah raja supaya ordinan ini diperbahaskan, diungkaikan di dalam parlimen, itu pun tidak dipedulikan, siapa yang akan mempertahankannya kalau bukan kita sebagai pendukung dan pejuang UMNO? Sebab itulah, bacalah balik kenyataan Presiden UMNO, dan hari ini saya ucap syabas dan tahniah kenyataan daripada Timbalan Presiden secara jelas menyebut sebagai warga parti kita kena sentiasa berpegang kepada prinsip ini, dan bila tiba saatnya kita kena patuh kepada parti. Jadi itulah yang saya boleh rumuskan dan saya kongsikan supaya semua faham kenapa UMNO, kenapa pemuda UMNO membuat pendirian yang tegas, mendukung dan menyokong, membela Yang di-Pertuan Agong, mempertahankan Yang di-Pertuan Agong, dan kenapa kita merasakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin wajar meletakkan jawatannya secara kehormat, melepaskan dan tukar kepada orang lain. Dan saya sebutkan panjang lebar, naik sesiapa sebagai Perdana Menteri mesti isytiharkan kepada rakyat. Ini hanya untuk interim. Tak boleh lebih daripada 6 bulan. Selesaikan masalah COVID, selesaikan isu rakyat. Kita dah berbuih-buih berjuang, bercakap, membawa suara rakyat. iCitra, moratorium, bantuan BPR, BPN, BKC, kita kata tingkatkan jumlahnya. Jangan hanya sekadar melepaskan batuk di tangga. Indah khabar daripada rupa, rakyat tengah susah, rakyat tengah menderita. M40 dah jadi B40, T20 pun jadi B40. Saya dah bincang panjang lebar sebelum ni dalam banyak live-live berkenaan dengan ini. Kita perjuangkan, kita follow up sentiasa perkara ini. Tapi sampai sekarang, dibutakan mata, ditulikan telinga. Ada pula yang mengatakan bahawa sebenarnya kerajaan masih popular. Rakyat ni sekejap je. Rakyat ni sekejap je akan kembali. Ini hanya mainan netizen di social media. Bacalah. Bacalah setiap komen-komen apa yang diluahkan oleh rakyat. Kalaupun tak ada sedikit sekelumit perasaan simpati, sekurang-kurangnya jangan sampai kita mati rasa. Hilang sensitiviti kita terhadap apa yang rakyat hadapi. Sebab itulah naik siapa sebagai Perdana Menteri sebagai interim, ceasefire politik, fokus kepada 3 isu ni, dapatkan kesepakatan daripada semua parti-parti politik, persetujukan kerajaan adalah kerajaan inklusif untuk membantu rakyat, ambil semua wakil-wakil parti untuk bersama dalam usaha untuk menangani COVID, menangani isu vaksinasi dengan segera. Bila kita capai herd immunity, 90% divaksin, serahkan balik mandat itu kepada rakyat. Jadi itu sajalah. Saya cuba nak visi, saya rasa dah lewat dan insya-Allah kita akan buat pada masa yang akan datang. Terima kasih kepada semua. Saya harap maknanya apa yang saya bincangkan ini memberikan pencerahan yang seperti mana biasa kelazimannya. Saya bukan bercakap kosong, saya buat kajian, saya buat study saya sendiri dan tidak ada sedikit pun sekelumit untuk menghasutkan seperti mana tuduhan, nak mengelirukan. Tengok balik daripada awal apa yang saya perkatakan. Mudah-mudahan kita boleh memahami konteks apa sebenarnya yang berlaku pada hari ini, dan kita semua harus terus dokong, pertahankan institusi raja Yang di-Pertuan Agong sebagaimana dalam termaktub dalam rukun negara, kesetiaan kepada raja, pertahankan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, keluhuran perlembagaan. Jadi ini adalah asas-asas yang saya rasa semua wajib. Sebab itulah hari ini pun saya pakai baju jersey pemuda ada warna kuning supaya solidariti kita bersama dengan rakyat, dengan raja, dengan Yang di-Pertuan Agong. Tadi ada Ketua Pemuda Subang saya, Alfi, cadangkan
why not kita buat kempen warna kuning. Saya kata tak apalah, kita buat, siapa yang nak buat kempen lah. Kerana bagi saya, hari ini pun rakyat perlu kita utamakan dalam konteks kebajikan dia. Pada masa yang sama, kita tak boleh membiarkan institusi-institusi penting negara ini diremehkan sedemikian rupa. Jadi itu saya. Terima kasih. Saya minta maaf atas apa juga mungkin percakapan dan apa yang saya sampaikan ini mungkin ada yang mengguris perasaan dan sebagainya. Tapi yang paling penting, kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan yang lebih penting, kita mohon kepada Allah SWT agar Allah memelihara kita semua dan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kepimpinan dan petunjuk kepada kepimpinan kita untuk sentiasa menyantuni kehendak rakyat. Dan kita berdoa juga Allah bukakan hati Tan Sri Muhyiddin untuk dia meletakkan jawatan dengan cara terhormat, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Salam sejahtera, selamat malam.